Mengapa seluruh dunia kini begitu taksub dengan Malaysia? Tahukah Anda tentang keadaan luar biasa yang berlaku di seluruh dunia kini? Kedutaan Malaysia di pelbagai negara mengalami kelumpuhan kerana timbunan permohonan visa yang tidak terurus. Tiket penerbangan menjadi tiket platinum, dan jeritan mendesak untuk ke Malaysia, walaupun dengan menghabiskan segala harta, bergema di seluruh dunia. Gelombang kegilaan ini menelan ahli bangsawan terkemuka Britain yang menjunjung tradisi dan status. Bapa yang keras kepala itu, yang berbangga dengan berkata bahawa negara Asia Tenggara itu tidak berbaloi untuk dikunjungi, telah menolak pandangan itu dengan penuh keegoan. Namun, detik kakinya menjejak bumi Malaysia, nilai-nilai yang dipegangnya musnah berkecai, dan akhirnya dia menitiskan air mata. Apakah yang disaksikan olehnya di Malaysia? Apakah rahsia fenomena Malaysia yang membawa kepada laporan khas BBC? Wajah Malaysia yang tidak Anda ketahui kini akan terungkap. Permohonan visa membanjiri kedutaan Malaysia di seluruh dunia. Jumlah ketibaan harian di kelia lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur telah melepasi 200,000. Sebab mengejutkan mengapa seluruh dunia berpusu-pusu ke Malaysia kini terdedah. Perebutan tiket ke Malaysia telah mencetuskan kekecohan global. Kedutaan Malaysia di setiap negara dibanjiri dengan mereka yang memohon visa, dan walaupun harga tiket penerbangan melambung berkali ganda, masih kedengaran jeritan mendesak untuk membeli, membezakan nasib mereka yang berjaya mendapatkan tiket ke Malaysia dan mereka yang tidak. Jumlah ketibaan harian di Kelia dan Kelia 2 memecah rekod, dan secara harfiah, demam Malaysia yang mengasyikkan sedang melanda dunia. Aliran besar ini tidak dapat dielakkan oleh keluarga bangsawan Britain yang terkemuka itu. Walaupun anak perempuan yang mereka sayangi menyatakan cinta mereka kepada Malaysia, ibu bapa tidak percaya dan menaiki pesawat sendiri. Namun, saat mereka mendarat di lapangan terbang Malaysia, nilai-nilai mereka hancur berkecai. Apa sebenarnya yang ada di Malaysia sehingga orang dari seluruh dunia berpusu-pusu ke sana? Keadaan yang menyebabkan BBC membuat liputan khas ini kebenaran sebenar akan didedahkan sekarang. Sebelum itu, sila tekan subscribe dan like, kerana ia adalah kekuatan besar untuk kami mencipta video yang lebih baik. Hello, nama saya Sophie. Saya dilahirkan di kawasan bangsawan London dan kini bekerja di sebuah institut penyelidikan perubatan. Setiap pagi saya bangun pada waktu yang sama, mengambil laluan yang sama untuk bekerja, dan menganalisis data yang sama. Itulah seluruh rutin harian saya. Semuanya adalah rentetan perkara yang boleh dijangka. Sekurang-kurangnya, sehingga pagi itu, apabila dunia saya yang sunyi berkecai. Pagi itu juga bermula dengan biasa. Terowong bawah tanah stesen King's Cross dipenuhi dengan bunyi tapak kaki seperti biasa. Bau kopi dan udara lembab yang bercampur-campur menerpa hidung. Tiba-tiba, jeritan kedengaran. Dengan bunyi dum yang perlahan, saya melihat seseorang rebah di lantai. Seorang lelaki tua berambut putih. Beliau membuka dan menutup mulutnya sambil memegang dada, seperti ikan yang dikeluarkan dari air. Tolong, seseorang, tolong, kita perlu panggil ambulans. Orang ramai menjerit, tetapi tiada siapa yang berani mendekati. Saya juga sama. Kaki saya terasa terpaku ke lantai. Saya tidak dapat bergerak. Jantung saya berdegup kencang, tetapi saya tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Tepat pada ketika itu. Tepi! Saya doktor. Seorang lelaki merempuh orang ramai. Seorang lelaki Asia berambut hitam dan penampilan kemas. Dia tidak teragak-agak melutut di sisi orang tua itu. Pakcik, boleh dengar suara saya? Dia bertanya sambil menggoyangkan bahu orang tua itu perlahan-lahan. Apabila melihat tiada reaksi, dia serta-merta meletakkan jarinya di sisi leher orang tua itu. Tiada nadi. Jantung terhenti. Pergerakannya lancar seperti air. Dia membuka butang baju orang tua itu, meletakkan kedua-dua tangannya di tengah dada, dan mula melakukan tekanan dada dengan kuat. 1, 2, 3. Suara kiraannya bergema di seluruh terowong. Cik dengan kot merah di sana. Tiba-tiba dia memandang tepat ke arah saya. Ada AED di dinding. Tolong bawakan. Tubuh saya yang kaku serta-merta mula bergerak. Saya mencari kotak merah di dinding, berlari, dan mengambilnya. Semasa saya berlari membawa mesin berat itu, dia terus melakukan tekanan dada tanpa henti. Butiran peluh muncul di dahinya, tetapi pergerakan tangannya tidak terganggu sedikit pun. Bagus, tolong lekatkan pad, katanya sambil membuka AED. Awak nampak gambar kan? Lekatkan sahaja mengikut gambar. Dengan tangan yang menggigil, saya melekatkan pad pada dada orang tua itu. Alat itu mengeluarkan suara, menganalisis, jauhi pesakit. Semua orang ke belakang, dia menjerit. Bzzz! Bersama dengan kejutan elektrik, tubuh orang tua itu tersentak. Dia memeriksa nadi sekali lagi.
Belum ada. Saya akan teruskan tekanan. Peluh menitis dari dahinya, tetapi dia tidak berhenti. Walaupun lengannya pasti sakit, tiada riak wajah pun yang menunjukkan kesakitan, hanya niat untuk menyelamatkan yang memancar di matanya. Apabila pasukan paramedik tiba, orang tua itu terbatuk dan membuka matanya. Beliau selamat. Tepukan gemuruh meletus dari sekeliling. Syabas, hebat. Namun, dia hanya berdiri perlahan, membersihkan pakaiannya, dan coba pergi. Tunggu sekejap. Saya memegang lengannya. Terima kasih banyak. Jika bukan kerana awak, dia tersenyum malu dan menggelengkan kepala. Tidak mengapa. Saya hanya melakukan apa yang sepatutnya. Sekurang-kurangnya nama awak. Hanya orang yang lalu lalang, katanya. Dia menundukkan kepala sedikit dan menghilang ke dalam keramaian. Namun, dalam saat yang singkat itu, keikhlasan dan budi bahasanya yang mendalam terukir jauh di dalam hati saya. Sepanjang perjalanan pulang, pemandangan itu terus bermain di pikiran saya. Keberaniannya untuk melompat masuk tanpa teragak-agak ketika semua orang teragak-agak, ketepatan tangannya dalam menyelamatkan nyawa, dan cara dia berlalu pergi tanpa mengharapkan sebarang ganjaran. Malam itu saya sedar, buat pertama kali dalam hidup saya bertemu dengan seorang wira sejati. Pemuda Asia yang tidak diketahui namanya itu telah menyalakan percikan api kecil di dalam hati saya yang kaku. Pada makan malam-malam itu, meja makan gergasi keluarga saya sunyi dan dingin seperti glacier. Hanya bunyi pinggan emas berlaga memecah kesunyian di bawah lampu chandelier kristal. Fikiran saya dipenuhi dengan peristiwa tengah hari tadi. Bunyi bising yang huru-hara, jeritan orang ramai, dan suara tenang seorang lelaki yang meredakan segala-galanya. Jantung saya masih bergetar dengan kesan kejadian itu. Ayah menghirup gelas wainnya dengan anggun, bercakap seperti biasa tentang martabat keturunan kami. Tetapi pada hari itu, kata-kata ayah terdengar kosong seperti cengkerang. Saya mengumpulkan keberanian dan membuka mulut. Ayah, tengah hari tadi di King's Cross, saya melihat seorang pemuda menyelamatkan nyawa. Ayah kelihatan sedikit berminat dengan kata-kata saya. Namun, apabila saya berkata pemuda itu orang Asia, pandangannya serta-merta menjadi dingin. Ayah mengejek, meletakkan gelas wainnya. Sophie, keberanian dan martabat adalah isu yang berbeza. Membuat kekecohan dalam keadaan krisis bukanlah kebaikan seorang bangsawan. Tetapi, ayah, dia tidak mengharapkan apa-apa. Saya berkata dengan berani. Itu helah mereka, Sophie. Ayah berkata dengan tegas. Mereka berpura-pura merendah diri untuk menarik perhatian. Pada ketika itu adik saya Emily menyampuk. Kakak, mungkin dia orang Malaysia? Tanya Emily, matanya bersinar. Bilik Emily dipenuhi dengan poster K-pop dan barangan streetwear dari KL. Akak, tahukah akak, lelaki paling bergaya di London kini semuanya lelaki dari KL. Mereka sungguh hebat. Kening ayah berkerut. Emily, jangan bercakap tentang kegilaan Malaysia ini lagi. Tidak sopan semasa makan. Ibu menegur dengan lembut. Richard, zaman sudah berubah. Elizabeth, keturunan kita telah menjaga martabat Empire British selama 500 tahun. Adakah kamu lupa itu? Namun, neraca di hati saya sudah lama condong ke satu arah. Martabat ayah yang putih bersih, yang hanya bergantung pada nama keluarga dan keturunan, berbeza dengan martabat hidup pemuda yang menyelamatkan nyawa melalui tindakan tanpa diketahui namanya. Saya merasakan bahwa saya tidak boleh lagi kekal dalam dunia ayah seperti dahulu. Walaupun saya masih tidak tahu nama lelaki itu, saya merasakan bahwa hidup saya sudah mula mengalir ke arah yang baru. Dan beberapa hari kemudian, takdir benar-benar memberi jawaban kepada saya. Pada hujung minggu, rakan saya Olivia menghubungi saya. Sophie, kamu asyik terperap di rumah saja. Kadang-kadang, kamu mesti rasai kemeriahan ini. Dia memaksa saya pergi ke Stadium Stamford Bridge. Perlawanan besar Liga Perdana Chelsea menentang Manchester United. Sorakan, lebih 40,000 penonton memenuhi stadium. Telinga saya hampir pekak, pemain berlari di padang, dan orang ramai menjerit sambil minum bir. Tepat pada ketika itu, oh tidak anak saya. Jeritan kedengaran dari barisan hadapan. Seorang budak lelaki berusia kira-kira 6 tahun, mukanya merah padam, memegang lehernya. Max, Max. Bapaknya memukul belakang anak itu dengan kuat. Bernafas, tolong! Tetapi budak itu hanya membuka dan menutup mulutnya tanpa suara. Sekeping hotdog tersekat sepenuhnya di kerongkongnya. Ada doktor di sini, ibunya menangis. Orang di sekeliling hanya mengambil telepon bimbit untuk merakam video atau berbisik dalam keadaan panik. Dengan pantas, bibir budak itu mula membiru. Tepat pada saat itu,
Tepi sikit, kedengaran suara yang saya kenali. Orang itu merempuh orang ramai, berlari, rambut hitam, pergerakan pantas. Tak mungkin, ia adalah pemuda dari stesen bawah tanah. Dia memahami keadaan dalam sekelip mata. Dia memegang bahu bapa budak itu dan berkata dengan tegas, "Saya doktor, tepi sikit." Kemudian, tanpa teragak-agak, dia memeluk budak itu dari belakang. Dia memegang tubuh kecil budak itu pada sudut yang tepat, meletakkan penumbuknya betul-betul di bawah ulu hati budak itu. Tekanan pertama, tiada reaksi. Tekanan kedua, masih tiada apa-apa yang keluar. Tempat duduk penonton menjadi sunyi. 40.000 orang menahan nafas, memandang seorang budak dan seorang pemuda, uhuk. Bersama bunyi itu, sekeping hotdog terkeluar dari mulut budak itu. Wah, budak itu menangis. Dia selamat. Max, anak mama. Ibunya memeluk anak itu. Bapaknya menggenggam tangan pemuda itu dan menunduk berkali-kali. "Terima kasih banyak. Anda selamatkan anak saya." Seluruh stadium diselubungi tepukan. Seseorang menjerit, "Wira, syabas!" Skrin besar memainkan semula adegan tadi. Wajah pemuda itu yang menyelamatkan budak itu dengan tenang di close up. Penonton berdiri dan memberikan standing ovation. Dia menundukkan kepala dengan malu dan coba meninggalkan tempat duduk. Kali ini saya tidak boleh biarkan dia lari. Saya tinggalkan Olivia dan berlari. "Tunggu sekejap." Saya memegang lengannya. Dia menoleh. Matanya membulat apabila dia menyadari saya. "Oh, Cik yang saya jumpa di stesen bawah tanah. Kita bertemu lagi." Jantung saya berdegup kencang. Saya merasakan ini bukan kebetulan. Dia tersenyum malu. Saya pun terkejut. "London tidaklah sebesar ini. Kali ini, awak akan beritahu saya nama awak, kan?" Saya bertanya. "Oh ya, saya Izwan. Izwan bin Ahmad. Saya Sophie Windsor." Kami bersalaman. Tangannya hangat dan teguh. "Awak dari Malaysia?" Saya bertanya. "Ya, saya dokter perubatan kecemasan. Saya di London untuk latihan jangka pendek di Hospital St. Mary." "Dokter perubatan kecemasan? Sebab itu awak begitu tenang dan profesional. Awak peminat Chelsea?" Saya bertanya, menunjuk ke stadium. "Tidak, sebenarnya saya tidak begitu tahu tentang bola sepak." Dia ketawa. "Rakan sekerja di hospital beri saya tiket, jadi saya datang. Saya tak sangka perkara begini akan berlaku. Menyelamatkan nyawa 2 kali, sungguh menakjubkan. Saya seorang doktor, itu adalah tugas saya. Di Malaysia, jika perkara seperti ini berlaku, sesiapa sahaja akan melompat masuk. Kami diajar untuk tidak hanya lalu lalang apabila melihat orang rebah. Mungkin dokter Malaysia yang lain juga akan melakukan perkara yang sama. Sesiapa sahaja akan melompat masuk. Malaysia ini negara macam mana? Bolehkah saya tahu nombor telefon awak?" Kata-kata itu terkeluar dari mulut saya tanpa disedari. Sebaik sahaja saya berkata. Saya menutup mulut dengan tangan, terkejut. Dia tersenyum dan menghulurkan telepon bimbitnya kepada saya. Tentu, satu penghormatan. Bertemu 2 kali, bukan sekali, dan setiap kali di tempat kejadian penyelamatan nyawa. Adakah ini benar-benar kebetulan atau takdir? Namun, satu perkara yang pasti, pertemuan ini akan mengubah hidup saya sepenuhnya. Setelah mendapat nomor Izwan, saya pulang dan merenung telepon bimbit selama 3 hari. Saya membuka dan menutup screen message. Jari saya menggeletar. Saya menaip "Hai, ini Sophie", kemudian memadamnya. Menulis, "Adakah awak ingat saya?" Kemudian memadamnya lagi. Ketakutan bahwa dunia saya yang selamat akan runtuh apabila saya menghubunginya menguasai diri saya. Saya teringat suara ayah. "Jangan bergaul dengan orang yang berbeza keturunan, Sophie." Namun senyuman Izwan yang hangat, matanya yang ikhlas ketika menyelamatkan nyawa, terus menghantui saya. Dia tidak pernah memuji dirinya sendiri. Sebaliknya, dia berkata itu adalah perkara biasa, dan sesiapa sahaja akan melakukannya. Akhirnya, pada hari keempat jam 2 pagi, saya mengumpul keberanian. "Hai, ini Sophie. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kerana menyelamatkan budak itu hari itu. Jika awak ada masa, sudikah awak keluar minum teh dengan saya?" Selepas menekan butang send, saya menyelimuti diri. Jantung saya terasa seperti hendak pecah. 5 menit kemudian, balasan datang. "Cik Sophie, terima kasih kerana menghubungi saya. Saya gembira. Bagaimana kalau petang esok, saya tahu sebuah kafe yang bagus di Covent Garden." Keesokan harinya, saya tiba sejam lebih awal daripada biasa. Saya memandang cermin, membetulkan rambut, dan membetulkannya lagi. Apabila dia muncul, jantung saya berdegup kencang lagi. "Awak dah lama tunggu." Izwan tersenyum ceria sambil menghampiri saya. "Tidak, saya baru sampai." "Bohong, kami duduk berhadapan di sebuah kafe kecil."
Dia bertutur dalam bahasa Inggris yang fasih, dengan dialek yang sempurna. Bagaimana dengan Britain? Saya bertanya. Bagus, terutamanya sistem perubatan sangat mengagumkan. Malaysia juga telah banyak maju, tetapi masih banyak yang perlu dipelajari. Bukankah perubatan Malaysia juga cemerlang? Dalam beberapa aspek, kami adalah antara yang terbaik di dunia. Matanya bersinar. Dalam sistem perubatan kecemasan dan kadar kejayaan pembedahan, malah teknologi perubatan, kami sudah mengatasi Britain dalam beberapa bidang. Namun, saya datang untuk belajar pengalaman dan sistem Britain yang lebih lama. Jawabannya merendah diri tetapi penuh kebanggaan. Dia menyambung. Rakyat Malaysia sangat berjiwa besar. Terutamanya, kami tidak boleh membiarkan orang yang dalam kesusahan. Kami masih ingat budi negara-negara yang membantu kami semasa zaman pembangunan selepas merdeka. Jadi, kami diajar bahwa sekarang adalah masa untuk kami membalas budi. Perang? Ayah saya selalu bercakap tentang perang itu. Namun perang yang keluar dari mulut Izwan bukanlah memori parut, tetapi memori syukur. Sungguh indah untuk mengingati budi. Itu adalah perkara yang sepatutnya. Britain juga pernah memberikan bantuan perubatan. Datuk saya sentiasa bercerita bahwa beliau pernah dirawat oleh pasukan perubatan dari Britain. Dada saya terasa hangat seketika. Ayah saya menggelar Malaysia sebagai negara Asia Tenggara yang kecil, tetapi mereka masih mengingati bantuan lama. Kami bercakap selama 3 jam, tentang perubatan, budaya, dan impian masing-masing. Dia seorang pendengar yang baik, dia berempati dengan kata-kata saya dengan ikhlas, dan kadangkala dia mengajukan soalan yang tajam. Kenapa Cik Sophie memilih untuk menganalisis data perubatan? Sebenarnya, ayah saya yang mahukan. Katanya ia kerjaya yang stabil dan berstatus. Bagaimana dengan diri awak? Adakah itu kerja yang awak benar-benar mahu lakukan? Tiada siapa pernah bertanya soalan seperti itu kepada saya. Selepas teragak-agak seketika saya menjawab. Sebenarnya, saya mahu membantu orang secara langsung di lapangan. Saya mahu menjadi doktor. Tetapi ayah berkata, tidak berstatus bagi wanita untuk bekerja dengan tangan yang kotor. Wajah Izwan menjadi serius. Di Malaysia, terdapat ramai dokter wanita yang berjaya. Dan mereka adalah orang yang paling berstatus dan dihormati. Sejak hari itu, kami sering bertemu. Pada hari cutinya, kami pergi ke museum bersama, berjalan di sepanjang sungai Thames. Dia menunjukkan kepada saya dunia baharu. 2 minggu berlalu. Pada suatu hari, saya mengumpulkan keberanian dan memberitahu ayah. Ayah, saya sudah jumpa orang yang saya suka. Ayah meletakkan surat khabar, tersenyum. Oh, siapa? Anak keluarga bangsawan Oxford? Tidak, dia doktor. Doktor dari Malaysia. Cawan teh jatuh ke lantai. Perang. Bunyi itu bergema di ruang makan. Apa? Malaysia? Negara Asia Tenggara itu? Wajah ayah merah padam. Malaysia adalah negara maju, ayah. Budaya berbeza. Bagaimana kamu boleh bersama lelaki dari tempat seperti itu? Pada ketika itu Emily menyampuk. Papa, tahukah papa betapa majunya Malaysia? Ia kuasa ekonomi Asia. Elizabeth. Namun, prasangka ayah sekuat tembok benteng. Dan malam itu, buat pertama kali saya memutuskan untuk berhadapan dengan ayah secara langsung. Selepas pertengkaran dengan ayah, buat pertama kalinya saya berbohong. Saya nak jumpa Olivia, ayah. Sebenarnya, saya akan berjumpa Izwan. Perasaan bersalah menguasai diri saya, tetapi debaran lebih besar. Izwan, yang saya temui di Westminster Abbey, berpakaian lebih kasual daripada biasa, seluar jeans dan kemeja putih. Namun, mengapa dia kelihatan begitu bergaya? Hari ini, biar saya tunjukkan London kepada awak. Dia ketawa ceria. Melancong di London? Bukankah saya yang sepatutnya pandu awak? Tidak. Saya mahu tunjukkan London istimewa yang saya temui. Kami berjalan di sepanjang tebing sungai Thames. Dia benar-benar melihat London melalui mata seorang pengembara. Awak tahu jambatan itu. Izwan menunjuk ke Millennium Bridge. Ia dibuka pada tahun 2000, tetapi pada mulanya ia bergoyang terlalu kuat, jadi ditutup selepas 2 hari. Ia dibuka semula selepas 2 tahun kerja pembaikan. Macam mana awak tahu semua itu? Rakyat Malaysia sangat suka belajar sebelum melancong. Kami akan menguasai segala-galanya dari sejarah negara hingga ke tempat makan yang sedap, dia ketawa. Kami panggil ini, lebih tahu daripada orang tempatan. Apabila tiba di South Bank, bau makanan gerai terapung di udara. Izwan tanpa teragak-agak membeli nasi lemak bungkus dan roti jala dan berkongsi dengan saya. Bolehkah kita campur makan macam ni? Saya bertanya, terkejut. Makanan tiada sempadan. Kalau sedap, itu sahaja, katanya. Di Malaysia, kami sudah menerima makanan dari seluruh dunia.
Awak boleh makan masakan global di KL. Pemikiran fleksibelnya sangat menyegarkan. Ayah pasti tidak akan makan makanan gerai. Oke, sekarang mari kita pergi ke tempat yang saya benar-benar mahu tunjukkan kepada awak. Izwan membawa saya ke sebuah restoran kecil Malaysia di sudut Soho. Pintu masuknya tergantung kain rentang bertulis Jawi. Ini adalah restoran Malaysia paling sedap di London. Boleh dikatakan KL kecil di sini. Sebaik sahaja masuk, udara hangat memenuhi ruang, bau rempah ratus, bunyi menggoreng, dan suara Melayu yang riang. Assalamualaikum Dr. Izwan. Pemilik kedai menyambut gembira. Hari ini dengan kawan wanita? Izwan tersenyum malu. Ya, ini kawan saya Sophie. Oh, cantik sungguh. Orang asing, boleh makan masakan Melayu ke? Saya nak ajar dia, jawab Izwan. Di atas meja, hidangan Malaysia tersaji. Laksa Sarawak, sate ayam, dan rendang daging. Ini semua hidangan utama? Saya bertanya, terkejut. Di Malaysia, budaya kami adalah makan bersama-sama di keliling meja. Makan seorang diri itu menyedihkan, kata Izwan. Dia mengajar saya cara memegang sudu dan garpu dengan betul. Gunakan sudu untuk memegang, garpu untuk menolak. Ia lebih mudah dikawal. Makanan saya sering jatuh kerana tangan saya kekok. Sangat susah. Tak apa. Buat perlahan-lahan. Kanak-kanak Malaysia pun mula begitu. Dia memegang tangan saya dan membetulkan postur saya. Wajah saya terasa panas dengan sentuhan hangatnya. Saya mengambil sesudu rendang. Rasa manis, pedas, dan kaya. Sedap. Cuba dengan nasi lemak, Izwan mengajar saya. Ia adalah dunia rasa yang sama sekali berbeza daripada masakan Britain. Di Malaysia, kami ada pepatah, makan bersama, kongsi rezeki. Makan bersama adalah cara untuk berkongsi hati. Sebab itu kami makan dengan orang yang kami mahu rapat. Berkongsi hati melalui makanan sungguh indah. Pada zaman dahulu, apabila makanan kurang, makan adalah komunikasi penting. Semangat berkongsi. Ini juga berkaitan dengan semangat ramah tamah. Hospitality kami. Dada saya terasa hangat seketika. Ayah saya menyangka Malaysia hanyalah negara yang jauh. Tetapi budi bahasa mereka mempunyai sejarah dan budaya yang begitu mendalam. Apabila kami hendak keluar selepas makan, pemilik kedai memberikan bungkusan. Ini, makan di rumah. Untuk teman wanita Izwan, ini servis. Tak apa, saya teragak-agak. Tetapi, pemilik kedai itu berkeras. Di Malaysia, menolak kadang-kadang lebih tidak sopan, Izwan berbisik kepada saya. Terima sahaja dan ucapkan terima kasih. Selepas keluar dari kedai, saya bertanya, awak ada pertalian dengan pemilik kedai itu? Tidak, saya hanya pelanggan tetap. Bukan keluarga, tetapi mengapa dia begitu baik? Izwan tersenyum hangat. Rakyat Malaysia begitu, kami sangat teramah. Terutamanya, semangat tolong-menolong sangat mendalam. Sejak hari itu, hubungan kami menjadi semakin mendalam. Namun di rumah, saya masih perlu berbohong. Sebulan selepas bertemu Izwan, pada pagi Sabtu yang indah, buat pertama kalinya, saya melihat sisi Izwan yang berbeza. Sophie, hari ini, nak ikut saya ke tempat istimewa? Izwan bertanya melalui telepon. Tempat istimewa? Tempat yang saya pergi setiap minggu. Mungkin sedikit mencabar. Awak oke? Saya rasa ingin tahu. Dia membawa saya ke sebuah gereja kecil di hujung timur London, kawasan yang ramai gelandangan berkumpul. Terdapat papan tanda lama. Klinik perubatan percuma. Apa yang awak buat di sini? Aktiviti sukarela. Merawat mereka yang tidak mendapat faedah perubatan. Apabila kami masuk ke dalam bangunan, bersama bau disinfektan, saya melihat puluhan gelandangan. Pelbagai jenis orang, dari orang tua hingga pemuda. Dr. Izwan, awak datang lagi. Seorang lelaki tua tersenyum ceria apabila melihat Izwan. Uncle George, bagaimana lutut awak? Jauh lebih baik, terima kasih. Ubat yang awak bagi sangat berkesan. Izwan memakai kot putih dan mula merawat. Saya membantu di sebelahnya, menyusun peralatan perubatan dan merekodkan kad pesakit. Pesakit pertama ialah seorang wanita pertengahan umur yang mengalami batuk teruk. Izwan meletakkan stetoskopnya dan bertanya, berapa lama awak batuk, Mary? Kira-kira sebulan, tapi saya tak ada duit nak pergi hospital. Izwan memeriksa dengan tenang. Kemudian, dia mengeluarkan ubat dari bagnya sendiri dan memberikannya. Ini untuk seminggu, pastikan awak minum semuanya. Dan tidur dengan selimut yang lebih tebal. Doktor, bayaran ubat, tak perlu bayar. Sebagai ganti, buat satu janji dengan saya. Minum ubat dengan betul, dan datang lagi minggu depan. Air mata bergenang di mata wanita itu. Terima kasih, Dr. Izwan.
Pesakit kedua ialah seorang bekas askar yang berjalan tempang. Izwan melutut dan melihat kakinya. Luka lama awak sakit, kan Michael? Saya faham. Awak sudah banyak berkorban. Pada saat itu wajah askar tua itu melembut. Awak yang pertama. Dokter yang faham kesakitan saya. Izwan merawat luka itu dengan berhati-hati dan mendengar cerita lama askar itu dengan penuh perhatian. Selama 3 jam, Izwan merawat pesakit tanpa rehat. Saya kagum kerana dia mengingati nama dan sejarah perubatan setiap pesakit. Sam, awak ada masalah gula, jadi kurangkan makanan manis. Ya, Anna, awak ada asma, selalu bawa inhaler bersama. Semasa rehat makan tengah hari, saya bertanya, macam mana awak ingat semuanya? Dokter bukan hanya melihat penyakit, tetapi juga melihat orangnya. Izwan menjawab dengan serius. Hanya apabila kita melihat seluruh kehidupan orang itu, barulah kita boleh merawat dengan betul. Penyakit hanyalah sebahagian daripada kehidupan mereka. Walaupun begitu, ini bukan sesuatu yang berbayar. Izwan tersenyum. Awak tahu perkataan noblesse oblige, kan? Mereka yang mempunyai kelebihan mesti menyumbang kembali kepada masyarakat. Di Malaysia, kami ada pepatah, tolong menolong amalan mulia, berbuat baik kepada orang lain, akan kembali kepada diri sendiri. Saya boleh menjadi doktor kerana sokongan masyarakat. Sekarang, giliran saya untuk membalas budi. Apabila kami keluar selepas selesai merawat pada waktu senja, semua gelandangan keluar dan melambai ke arah Izwan. Terima kasih, Dr. Izwan. Datang lagi minggu depan, awak ni malaikat. Izwan tersenyum malu, memberi salam kepada setiap seorang. Di hadapan pemandangan hangat itu, saya terpaku. Dalam dunia ayah, orang yang mempunyai kekayaan dan status dihormati. Tetapi dalam dunia Izwan, orang yang berkongsi apa yang mereka miliki disayangi. Siapakah bangsawan sejati? Jawabannya sudah pasti di dalam hati saya. Dan tidak lama selepas itu, saya akan menyampaikan jawaban itu di hadapan ayah. Kembali ke rumah, saya menutup pintu bilik dan mengeluarkan gambar yang saya ambil bersama Izwan. Gambar yang diambil di hadapan klinik. Melihat senyuman hangatnya, dada saya berdebar lagi. Kakak, tengok apa tuh? Emily masuk tanpa mengetuk. Saya cuba menyembunyikan gambar itu, tetapi sudah terlambat. Wah, siapa nih? Handsome betul. Mata Emily bersinar seperti bintang. Dia duduk di katil dan mula merengek. Saya terpaksa menceritakan tentang Izwan, menyelamatkan orang tua di bawah tanah, membantu budak tercekik di stadium, dan merawat gelandangan secara percuma setiap minggu. Doktor yang hebat, wira dan sukarelawan lagi. Macam hero drama, kata Emily. Tapi ayah menentang sebab dia orang Malaysia. Emily tiba-tiba berdiri, mengeluarkan telefon bimbitnya. Dia menunjukkan artikel BBC News, The Guardian, dan The Times satu demi satu. Kakak, tahukah kakak betapa populernya budaya Malaysia sekarang? Ia menakluki dunia. Dia menatal skrin, menunjukkan ranking Netflix. Film dan drama dari Malaysia berada di kedudukan teratas. Kawan-kawan di sekolah semua nak pergi Malaysia. Peluang belajar di KL sangat kompetitif. Jessica pun dah dapat kerja di syarikat teknologi Malaysia. Emily mengeluarkan kemeja tea dengan tulisan Melayu dari almari. Tulisan, saya sayang awak jelas kelihatan. Saya sedang belajar bahasa Melayu. Saya rancang nak pergi working holiday tahun depan. Saya terkejut. Bertentangan dengan prasangka ayah, Emily sudah berlari ke arah Malaysia. Kakak, dunia dah berubah. Sekarang, Malaysia adalah yang paling cool. Emily berkata dengan serius. Jangan lepaskan doktor itu, nanti menyesal seumur hidup. Selepas Emily keluar, saya mengumpul keberanian dan menghantar mesej kepada Izwan. Saya memberitahunya bahwa adik saya telah menjadi peminatnya, dan dia berkata Malaysia adalah yang terbaik. Yang penting, Sophie, adalah apa yang awak fikirkan, balasnya. Dada saya terasa hangat. Saya memutuskan untuk tidak bersembunyi lagi, tetapi berhadapan secara terbuka. Beberapa hari kemudian, pada malam hujung minggu, seluruh keluarga berkumpul di ruang tamu menonton BBC News. Ayah sedang membaca surat khabar sambil menghirup whisky. Berita utama hari ini, kami akan menyampaikan saat ajaib yang berlaku di Stamford Bridge. Saya terkejut melihat skrin. Izwan muncul. Telah disahkan bahawa seorang pemuda menyelamatkan seorang kanak-kanak yang tercekik semasa perlawanan Chelsea baru-baru ini disaksikan oleh puluhan ribu penonton. Rakaman CCTV Stadium dimainkan. Izwan merempuh orang ramai dan melakukan Heimlich manuver dengan tenang. Wajahnya jelas. Beliau disahkan sebagai Izwan bin Ahmad, doktor perubatan kecemasan dari Malaysia. Wartawan itu menyambung. Fakta yang mengejutkan. Beliau juga pernah menyelamatkan seorang pesakit jantung di stesen King's Cross sebulan yang lalu. Rakaman bawah tanah turut ditayangkan.
Walaupun kabur, figura Izwan kelihatan. Cawan teh di tangan ayah terhenti. Seorang pakar perubatan muncul sebagai pengulas. Tahap perubatan kecemasan Malaysia adalah antara yang terbaik di dunia. Mereka mempunyai keupayaan rawatan yang pantas dan tepat. Kita juga harus belajar daripada mereka. Ayah meletakkan surat khabar dan merenung skrin. Kemudian, dia berbisik perlahan kepada dirinya sendiri. Pemuda itu, dia benar-benar menyelamatkan orang melalui tindakan, bukan sekadar kata-kata. Suara ayah dicampur dengan kejutan, bukannya penghinaan seperti biasa. Ia adalah saat pertama keretakan berlaku pada tembok prasangka yang kukuh itu. Ibu mengeluh kagum. Sungguh pemuda yang luar biasa. Tiba-tiba ayah memandang saya. Sophie, lelaki yang sering kamu temui itu, adakah dia pemuda ini? Jantung saya jatuh. Bagaimana dia tahu? Saya tahu dari wajah kamu. Ayah berkata perlahan. Kamu asyik keluar setiap hari. Ayah, maafkan saya. Tapi, ayah mengangkat tangan, memotong kata-kata saya. Ada keheningan seketika. Kemudian, kata-kata yang tidak disangka-sangka keluar dari mulutnya. Bawa pemuda itu ke rumah. Hah? Saya tidak percaya. Saya mahu melihatnya sendiri. Sama ada dia seperti yang dilaporkan dalam berita, atau dia memakai topeng lain. Malam itu saya menelepon Izwan. Ayah, saya nak jumpa awak. Akhirnya tiba masanya ya. Saya lebih gembira untuk memberikan penghormatan secara rasmi. Makan malam beberapa hari kemudian ditetapkan sebagai perjumpaan takdir. Mampukah Izwan merobohkan tembok kukuh ayah? Jumaat malam yang dijanjikan. Jam 7 malam. Loceng pintu berbunyi. Jantung saya turut berbunyi. Apabila saya membuka pintu, Izwan berdiri di sana. Sut hitam, tali leher gelap. Di tangannya, sejambak bunga dan sebotol wine. Rambutnya kemas, kasutnya berkilat seperti cermin. Selamat malam, Sophie, dia tersenyum lembut. Apabila kami masuk, ayah sudah duduk di meja. Pandangan ayah yang mengimbas Izwan dari kepala hingga ke kaki sangat tajam. Ibu menyambut dengan mesra dan Emily melambai dengan mata bersinar. Duduklah, suara ayah dingin. Izwan terlebih dahulu memberi salam dengan hormat. Selamat malam, Tuan Richard. Suatu penghormatan bertemu dengan Anda. Saya Izwan bin Ahmad. Sopan santun Britishnya sempurna. Ayah kelihatan sedikit terkejut, tetapi tidak mengubah riak wajahnya. Makan malam bermula. Selepas keheningan seketika, ayah membuka mulut. Umur kamu? 32 tahun. Hospital kamu? Jabatan Perubatan Kecemasan di sebuah hospital university di Kuala Lumpur. Ayah meletakkan gelas wine-nya dan mula bertanya soalan serius. Adakah kamu mampu bertanggung jawab terhadap anak saya? Negara yang kamu diami dan dunia yang kita diami sama sekali berbeza. Meja makan membeku seketika. Tetapi Izwan tidak panik. Sebaliknya dia menundukkan kepala dengan hormat, kemudian menjawab dengan suara yang tenang tetapi bertenaga. Tuan Richard, semasa saya belajar perubatan, saya sentiasa menghormati negara Britain. Kening ayah terangkat. Ya, bermula dari Fleming yang menemui penisilin, ramai perintis yang meletakkan asas perubatan moden datang dari Britain. Izwan mengambil nafas seketika dan menyambung. Pada zaman dunia yang huru-hara, perubatan Britain telah menyelamatkan banyak nyawa. Datuk saya juga pernah diselamatkan, dan kami tidak akan melupakan budi itu seumur hidup. Riak wajah ayah berubah sedikit. Ini adalah jawaban yang tidak dijangka. Rakyat Malaysia tidak melupakan budi. Dan kami diajar bahwa kami mesti membalas budi itu kepada masyarakat. Itulah juga sebab saya datang ke Britain untuk belajar sistem perubatan yang maju dan menyumbang bukan sahaja kepada negara saya, tetapi juga kepada dunia. Izwan memandang saya dan menyambung kata-katanya. Perasaan cinta saya terhadap Sophie adalah sama. Saya akan membalas budi perhubungan berharga yang saya terima ini dengan kebahagiaan yang lebih besar sepanjang hidup saya. Di Malaysia, kami panggil ini membalas budi. Keheningan melanda ruang makan. Ayah merenung Izwan. Ia bukan sekadar pengakuan cinta. Ia adalah jawaban yang mengandungi penghormatan terhadap sejarah dan falsafah. Ibu mengeluh kagum. Sungguh pemuda yang berfikiran mendalam. Namun ayah masih tidak melepaskan pandangan curiganya. Kata-kata boleh diucapkan oleh sesiapa sahaja. Tetapi adakah Malaysia benar-benar tempat yang sesuai untuk anak saya tinggal? Ia adalah negara Asia Tenggara yang mempunyai budaya dan adat yang berbeza. Malaysia kini adalah salah satu negara paling selamat dan maju di dunia. Kuala Lumpur dikatakan lebih selamat daripada London. Skala ekonominya juga antara yang terbaik di dunia. Ayah berhenti seketika. Beliau kelihatan keliru dengan hakikat bahwa Malaysia telah berkembang lebih daripada yang dijangkakan. Pada saat itu, Emily tiba-tiba berdiri.
Papa, jangan buat keputusan dengan pengetahuan lama dan prasangka saja. Emily, Papa, apa kata kita pergi ke Malaysia dan lihat sendiri? Kita akan tahu apabila kita melihat dengan mata sendiri. Cadangan yang melulu. Tetapi dalam satu aspek, ia adalah penyelesaian yang paling pasti. Jom kita pergi percutian keluarga ke Malaysia. Emily menjerit gembira. Saya akan uruskan semuanya, dari tiket kapal terbang hingga hotel. Ayah memandang Emily dengan wajah terpinga-pinga. Namun, pada saat itu, Izwan membuka mulutnya. Idea yang bagus. Saya akan menjadi pemandu pelancong Anda. Saya mahu tunjukkan Malaysia yang sebenar kepada Anda. Mata ayah menjadi tajam. Malaysia yang kamu mahu tunjukkan. Ya, tidak, Izwan menjawab dengan tegas. Malaysia seadanya, dengan cahaya dan bayangan, semuanya. Keheningan yang panjang. Dan kemudian, kata-kata yang tidak dijangka keluar dari mulut ayah. Baiklah, seluruh meja makan membeku dengan kata-kata ayah. Tak mungkin, betul ke? Saya akan melihat dan menilai dengan mata saya sendiri. Kita akan ke Malaysia. Betul ke, Papa? Hebat. Emily menjerit. Ibu juga terkejut, tetapi tersenyum. Izwan menundukkan kepala dengan dalam. Terima kasih, Tuan Richard. Jangan berterima kasih lagi. Saya akan menilai sama ada kamu akan menyesal atau tidak. Ayah masih dingin. Ini adalah ujian. Untuk kamu dan negara kamu. Air mata saya mengalir. Perasaan lega dan takut menyerbu pada masa yang sama. Emily sudah mengeluarkan telepon bimbitnya dan mencari tiket kapal terbang. Business class, syarikat penerbangan Malaysia Airlines. Ini bagus kan? Emily, bertenang. Ayah mengeluh, tetapi saya perasan sudut mulutnya sedikit terangkat. Izwan berdiri dan berkata, saya akan menyusun jadwal dan menghantarnya, supaya Anda dapat melihat keseluruhan Kuala Lumpur. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Selepas dia pulang, Emily membuat kekecohan di ruang tamu. Kakak, kita nak pergi Malaysia. Betul-betul. Namun, saya bimbang. Jika Malaysia tidak memenuhi jangkaan ayah, hubungan saya dengan Izwan juga akan berakhir. Beberapa hari kemudian, malam sebelum berlepas ke Malaysia, saya berdiri di hadapan cermin, merenung wajah saya. Wajah yang bercampur dengan ketakutan dan debaran. Bagaimana jika Malaysia benar-benar tempat yang lama seperti yang ayah fikirkan? Tetapi pada masa yang sama, saya teringat wajah yang Izwan tunjukkan kepada saya, keikhlasannya dalam menyelamatkan nyawa, hati untuk berkhidmat, dan sikap yang sopan. Tidak mungkin negara yang membesarkan orang seperti itu adalah tempat yang buruk. Pintu bilik terbuka dan Emily masuk. Kakak, tak boleh tidur? Ya, sedikit gementar. Emily duduk di sebelah saya. Kakak, jangan takut. Malaysia adalah negara yang sangat hebat. Saya jamin. Kenapa awak begitu yakin? Saya lihat reaksi orang asing di internet. Semua terkejut apabila pergi ke Malaysia. Sangat maju, selamat, dan orangnya baik. Emily terus bercakap. Selamat untuk wanita naik teksi seorang diri pada waktu malam. Dan dompet yang hilang akan dikembalikan. Bawah tanah bersih, makanan pun sedap. Tetapi, bagaimana jika ayah kecewa? Kecewa, ayah akan terkejut. Jauh lebih futuristik daripada London. Pada ketika itu ibu masuk. Masih berjaga ya? Ibu duduk di hujung katil saya. Sophie, jangan terlalu risau. Ayah kamu, pada akhirnya, adalah orang yang akan mengakui kebenaran. Tetapi ibu, prasangka ayah terlalu kuat. Dia akan percaya apa yang dilihat oleh matanya sendiri. Ibu menggenggam tangan saya. Dan jika orang yang kamu pilih itu bagus, negara itu juga pasti tempat yang menakjubkan. Ibu juga suka Izwan? Ibu tersenyum. Saya tahu dari matanya. Pemuda itu ikhlas dan jujur. Ibu, kenapa ayah tiba-tiba berubah pikiran? Ibu berpikir sejenak. Ayah kamu menghormati orang yang bertindak. Izwan menyelamatkan nyawa 2 kali. Dan hari ini dia bercakap tentang fikirannya dengan berani. Itu yang menggerakkan hati ayah. Jam 2 pagi. Saya masih tidak dapat tidur. Pemandangan malam London kelihatan di luar tingkap. 24 jam lagi, kami akan berada di Kuala Lumpur, negara Izwan, Malaysia yang dibanggakannya. Saya akhirnya membuat keputusan. Jangan takut. Saya akan melihat dan menilai dengan mata saya sendiri, bukan dengan prasangka ayah. Saya mempunyai firasat bahwa perjalanan ini akan mengubah hidup saya sepenuhnya. Dan firasat itu menjadi kenyataan. Selepas penerbangan 14 jam, kami tiba di lapangan terbang antarabangsa Malaysia Clia. Kejutan bermula sebaik sahaja pintu pesawat dibuka. Selamat datang ke Malaysia. Staf lapangan terbang menyambut kami dengan senyuman yang sangat mesra dan sopan. Dinding kaca gergasi dari lantai ke siling.
Image alam semula jadi dan budaya Malaysia yang indah mengalir dari skrin LED. Lantainya berkilat seperti cermin. Apabila kami tiba di counter immigration, barisan bergerak dengan lancar. "Sila imbas pasport Anda," kata seorang staf. Izwan tersenyum dan berkata, "Tuan Richard, ada pintu gerbang pengecaman wajah. Hanya perlu lihat kamera." Ayah melalui pintu gerbang itu dengan separuh percaya, dan pengesahan selesai dalam sekelip mata. Kurang daripada 10 saat. Bagaimana ini mungkin? Ayah menunjukkan riak wajah terkejut buat pertama kali. Malaysia telah menggunakan sistem terkini, Izwan menjelaskan. CLIA adalah antara lapangan terbang pintar terbaik di dunia. Kami terkejut lagi di bahagian tuntutan bagasi. Bagasi kami sudah keluar, dan staf menyusunnya dengan kemas. "Sungguh teliti," kata ayah. Semasa kami berjalan ke kereta api lapangan terbang, suasana yang bersih dan futuristik terbentang di atas laluan bergerak. Kami menaiki kereta api. "Wah, ada wifi," Emily kagum. "Dan percuma, kelajuan pun hebat. Tak terbayang di bawah tanah London. Kereta api bergerak, ia pantas, tetapi hampir tiada gegaran. Bunyi juga hampir tidak kedengaran. Dan pemandangan dari tingkap semasa menuju ke pusat bandar. Ya Tuhan," ibu mengeluh kagum. Pemandangan skyline Kuala Lumpur terbentang di luar tingkap. Deretan bangunan pencakar langit yang menjulang tinggi, lebuh raya yang kompleks, sebuah metropolis gergasi di mana alam semula jadi, dan bandar raya harmonis. Skalanya adalah dimensi yang berbeza daripada London. Ayah membuka mulutnya sedikit. Kemudian, dia berbisik perlahan. Lebih besar daripada London. Dalam kata-kata ringkas itu, semuanya terangkum. Kejutan bahwa bandar yang pernah menjadi kawasan paya selepas perang, kini telah menjadi metropolis gergasi yang mengatasi London. Penduduknya lebih 8 juta di bandar ini, jelas Izwan. Seluruh lembah Klang melebihi 10 juta. Ia adalah metropolis kosmopolitan terbesar di Asia Tenggara. Apabila tiba di KL Sentral, kami terkejut lagi. Stesen itu sendiri adalah seperti karya seni gergasi, pusat membeli belah, dan restoran. Bangunan stesen yang bersejarah ini menempatkan hotel mewah. "Ini stesen ke?" Emily membulatkan matanya. Di dalam teksi menuju ke hotel, ayah bertanya, "Adakah bandar ini begitu terang walaupun pada waktu malam?" "Ini adalah bandar 24 jam yang tidak pernah tidur," jawab pemandu teksi. "Walaupun tengah malam, kedai serbaneka buka dan ia dikatakan yang paling selamat di dunia." "Paling selamat di dunia?" Ayah bertanya dengan curiga. "Ya, wanita boleh berjalan seorang diri pada tengah malam, Tuan." Apabila kami memasuki lobi hotel, staf membongkok serentak. "Selamat datang." Check-in selesai dengan lancar menggunakan tablet. Lift terbuka sebelum kami menekan butang. AI menjangka pergerakan pelanggan. Izwan menjelaskan. Pemandangan malam Kuala Lumpur dari suite di tingkat 40 sangat menakjubkan. Jutaan lampu mengalir seperti sungai. Ayah berdiri di tepi tingkap dan merenung seketika. Kemudian dia menggelengkan kepala dan berkata, "Nampaknya saya telah salah faham sepenuhnya. Ia adalah saat keretakan besar pertama berlaku pada tembok prasangka. Tetapi ini hanyalah permulaan. Pagi keesokan harinya, kami menuju ke dataran Merdeka dan kawasan Chinatown. Apabila kami berdiri di hadapan bangunan Sultan Abdul Samad, kubah dan seni binanya yang mengagumkan memukau kami. Terdapat ratusan tahun sejarah," Izwan menjelaskan. "Mereka memelihara dan memulihkan bangunan lama dengan teliti." "Sungguh hebat," ayah mengeluh kagum. Kami berjalan di sekitar Pasar Seni, Central Market, tempat tumpuan pelancong. Ia penuh dengan kehidupan. "Wah, kuil itu sangat cantik," Emily teruja. Apabila kami masuk ke kuil Tian Ho, kami kagum dengan keagungannya. Bau dupa, udara yang tenang. Ibu mengeluh kagum. "Mereka membina seni bina seperti ini hanya dengan kayu dan ukiran?" "Seni bina tradisional Malaysia mementingkan keharmonian dengan alam semula jadi," Izwan menjelaskan. "Ia menggunakan teknik menyambung kayu tanpa paku. Ia juga tahan gempa." Selepas meninggalkan Chinatown, kami pergi ke kedai sewa batik. Emily sudah teruja. "Kakak, kita pakai batik. Selfie untuk Instagram nanti mesti viral." Ibu juga menunjukkan rasa ingin tahu. Akhirnya, kami semua memutuskan untuk memakai batik. Saya memilih batik biru muda, Emily batik merah jambu. Apabila saya menawarkan ayah batik, dia secara tidak disangka bersetuju. Ayah kelihatan sangat sesuai dalam baju Melayu, kemeja batik biru gelap. "Tuan Richard, sungguh segar," Izwan kagum. Kami berjalan di jalan-jalan lama dengan memakai batik. Lorong-lorong sempit, pemandangan atap genting yang tersusun indah.
Apa yang mengejutkan saya ialah rumah-rumah lama itu masih didiami. Orang betul-betul tinggal dalam rumah lama ini? Tanya ibu. Ya, di dalam telah diubah sesuai secara modern, tetapi bahagian luar mengekalkan tradisi, jawab Izwan. Masa lalu dan masa kini wujud bersama. Kami memasuki sebuah rumah teh tradisional. Di halamannya, terdapat kolam kecil. Sila nikmati teh tarik dan kuih muih Melayu, Izwan mempelawa. Keharmonian antara teh tarik yang pekat dan kuih muih yang manis sangat sempurna. Ajaib, Emily kagum. Pada ketika itu kami mendengar pelancong asing di meja sebelah memesan dalam bahasa Melayu. Terima kasih, sedap. Orang asing belajar bahasa Melayu? Ayah terkejut. Kini, bilangan orang asing yang berminat dengan budaya Malaysia dan belajar bahasa Melayu semakin meningkat, kata pemilik kedai teh itu dengan bangga. Pengaruh makanan dan hiburan juga besar. Untuk makan tengah hari, kami pergi ke kedai terkenal nasi kandar. Nasi yang baru dimasak, lauk pauk yang pelbagai. Ini nasi kandar yang sebenar? Ayah mengangguk sambil makan ayam goreng berempah. Rasa rempahnya sungguh berani. Selepas itu kami melawat Museum Negara. Kami melihat keris, seramik, dan seni anyaman. Kami menyentuh kesenian halus Malaysia. Tengok keris ini, ibu kagum. Dibuat beratus-ratus tahun yang lalu, tetapi masih sangat cantik dan tajam. Dalam perjalanan pulang ke hotel pada waktu petang, ayah berkata, "Saya tidak tahu Malaysia menghargai sejarahnya begitu. Saya sangka ia hanyalah negara yang selesa." Malam itu Izwan menghantar mesej kepada saya. "Bagaimana hari ini? Ayah awak nampaknya sudah mula membuka hati." "Ya, nampaknya begitu." Tembok prasangka runtuh sedikit demi sedikit. Pada hari ketiga, kami pergi melihat wajah Kuala Lumpur masa kini. Destinasi pertama, Menara Berkembar Petronas, KLCC, 451, 9 meter, Izwan menjelaskan. Menara berkembar tertinggi di dunia, jauh lebih tinggi daripada The Shard di London. Emily kagum. Kami tiba di Sky Bridge dengan lift berkelajuan tinggi. Telinga saya berdengung kerana kelajuan. Pemandangan Kuala Lumpur dari menara itu sangat menakjubkan. Bandar raya yang tidak berkesudahan, panorama gergasi di mana bandar dan hutan harmoni. Itu Gunung Kinabalu. Izwan menunjuk ke kejauhan. Di Malaysia, bandar dan alam semula jadi dekat. Ayah juga kelihatan gementar apabila berjalan di atas lantai kaca. "Ini selamat ke? Kaca yang diperkukuh. Gajah naik pun tak apa," kata Izwan. Kami berpindah ke Pavilion Mall. Kawasan pejalan kaki di pusat bandar itu sibuk dengan manusia. Ramai orang berjalan tanpa berlanggar. Ayah memerhati. Ada disiplin. Disiplin rakyat Malaysia terkenal di dunia, Izwan menjelaskan. Selepas itu kami melawat ruang pameran produk teknologi Malaysia. "Ini semua produk Malaysia?" Ibu terkejut. "Kamera, gadget pintar, teknologi perisian. Malaysia adalah kuasa teknologi," kata staf itu dengan bangga. Ayah menyentuh kamera terkini sambil mengeluh kagum. "Teknologi seperti ini mungkin ke? Hebat." Selepas makan malam, Izwan membawa kami ke sebuah kafe 24 jam. Walaupun jam 10 malam, kafe itu penuh dengan orang yang belajar atau bekerja. "Rakyat Malaysia rajin belajar," kata Izwan. Di meja sebelah, orang asing sedang belajar bahasa Melayu. "Kenapa awak belajar bahasa Melayu?" Emily bertanya. "Saya nak bekerja di syarikat Malaysia," jawab seorang pemuda Amerika. "Saya suka budaya Malaysia, keselamatannya bagus, dan makanannya terbaik." Seorang wanita Perancis menambah. "Filem, fashion, semuanya cool." Walaupun selepas jam 11 malam jalan raya masih terang. Kedai serbaneka, restoran, tempat hiburan, semuanya buka. Sungguh bandar yang tidak pernah tidur. Ayah kagum. Tapi, selamat ke? Tepat pada saat itu, sekumpulan wanita muda berjalan lalu sambil ketawa. Mereka tidak menunjukkan rasa bimbang sama sekali pada waktu yang lewat. "Malaysia adalah salah satu negara paling selamat di dunia," kata Izwan dengan yakin. Wanita selamat berjalan seorang diri pada waktu malam. Di dalam teksi pulang ke hotel, ayah berkata, "Tenaga bandar ini sangat menakjubkan, jauh lebih bersemangat daripada London." Malam itu, Emily datang ke bilik saya, teruja. "Kakak, Papa nampak terkejut sangat. Dia tak tahu Malaysia sehebat ini." "Ya, tembok prasangka runtuh dengan pantas." Hari keempat adalah hari istimewa. Hari kami dijemput ke rumah ibu bapa Izwan. Saya bimbang, adakah ayah benar-benar akan pergi? Tetapi secara tidak disangka, ayah bersetuju. Hanya dengan melihat kehidupan sebenar mereka, barulah saya boleh tahu dengan betul. Ibu bapa Izwan tinggal di sebuah kondominium mewah di pusat bandar. Kejutan bermula dari pintu masuk. Pintu dibuka dengan sistem kunci automatik. "Selamat datang." Ibu Izwan,
Puan Siti menyambut kami dengan ceria. Jauh datang. Apabila kami masuk ke dalam rumah, kami kagum dengan reka bentuk dalaman yang sophisticated. Dari tingkap ruang tamu, pemandangan KLCC kelihatan. Pemandangan sungguh indah, ya, ibu mengeluh kagum. Di atas meja makan, hidangan Melayu, nyonya yang indah tersaji seperti jamuan. Nasi impit, rendang ayam, sayur-sayuran, dan kuih muih. Ini semua Puan masak sendiri? Ibu terkejut. Ini adalah semangat ramah tamah Malaysia, jawab Puan Siti. Terutama untuk tetamu istimewa, kami akan sediakan dengan sepenuh hati. Semasa makan, Ayah Izwan, Encik Ahmad, berkata, "Saya juga pernah belajar di Britain semasa muda. Saya belajar banyak di sana. Begitu ke?" Ayah menunjukkan minat. Britain pada masa itu adalah impian bagi kami. Saya masih menghormatinya. Tetapi kini, Malaysia juga mempunyai kekuatan uniknya sendiri. Kekuatan apa? Keharmonian dan kepelbagaian. Dalam perubatan, teknologi, rakyat Malaysia mengambil berat tentang perincian. Puan Siti mengupas buah sambil berkata, "Saya gembira kerana Cik Sophie seorang yang baik. Anak saya sangat bertuah." "Tidak, saya yang bertuah. Saya malu. Kewarganegaraan tidak penting. Jika orangnya baik, itu sudah memadai." Kehangatan itu membuatkan saya hampir menangis. Ayah juga kelihatan tersentuh. Selepas makan, Encik Ahmad menunjukkan perpustakaan mereka. Seluruh dinding dipenuhi buku. Banyak buku perubatan. Ayah melihat dengan penuh minat. Separuh daripadanya adalah teks bahasa Inggris. Encik Ahmad mengeluarkan sebuah buku. "Tuan tahu buku ini, kan? Teks perubatan dari Oxford." "Oh, buku ini!" Ayah gembira. "Buku yang saya sarankan kepada pelajar saya." Kedua-dua mereka segera menjadi rapat dengan bercakap tentang perubatan. Walaupun bidang berbeza, mereka berkongsi empati sebagai pengamal perubatan. Apabila kami hendak meninggalkan rumah, Puan Siti memberikan kami hadiah. Kuih muih yang dibungkus cantik dalam kain batik, sedikit buah tangan. Sebagai kenang-kenangan datang ke Malaysia. "Terima kasih banyak, Ibu terharu." Di dalam kereta, Ayah berkata, "Mereka sungguh orang yang hangat. Mereka menerima kita tanpa prasangka." Hari itu adalah hari kami merasai hati Malaysia. Pada malam terakhir, Izwan membawa kami ke tempat istimewa, restoran tertinggi dengan pemandangan malam KL. "Tempat terbaik untuk melihat Kuala Lumpur pada waktu malam," kata Izwan. Apabila kami tiba di sana, pemandangan malam Kuala Lumpur terbentang seperti panorama. Cahaya menara berkembar, kilauan KL Tower. Tak dapat dipercayai, Ayah kagum. Ini adalah negara yang mencapai pembangunan semula selepas merdeka. Musik dimainkan di restoran. Keharmonian antara tradisi dan modern, Ibu menghayati. Tepat pada ketika itu, musik berhenti dan lampu malap. Saya tertanya-tanya apa yang berlaku apabila tiba-tiba lampu sorot menyinari saya. Dan Izwan melutut di hadapan saya. Suara Izwan bergetar. "Sophie, sejak bertemu dengan awak, hidup saya telah berubah sepenuhnya." Di tangannya, kotak baldu kecil dipegang. "Cincin, di bandar yang indah ini, tanah air saya, ada sesuatu yang saya ingin tanya awak. Maukah awak berkahwin dengan saya?" Air mata saya mengalir. Orang di sekeliling menahan nafas. Ya. Apabila saya menjawab, restoran itu dipenuhi dengan tepukan dan sorakan. "Tahniah, beautiful." Ucapan tahniah datang dalam pelbagai bahasa. Tangan Izwan bergetar ketika dia menyarungkan cincin itu, mengambil masa yang lama. "Maaf, tangan saya menggeletar." Izwan ketawa malu. "Saya pun menggeletar." Saya berkata sambil menangis. Pada saat itu, Ayah mendekati. Semua orang tegang. Apa reaksi Ayah? Ayah meletakkan tangannya di bahu Izwan. Kemudian, dia berkata, "Saya yakin kamu boleh membahagiakan anak saya. Saya akan berusaha sedaya upaya." Izwan menjawab dengan serius. "Satu perkara." Ayah memandang pemandangan malam Kuala Lumpur. "Saya silap sepenuhnya. Negara ini sungguh menakjubkan." Ayah menyambung, "Martabat tidak datang dari keturunan, tetapi dari tindakan. Seperti kamu, dan seperti rakyat negara ini." Ibu juga memeluk saya. "Tahniah Sophie, kamu bertemu orang yang betul." Emily sudah mengambil gambar. "Kakak, viral di Instagram, lamaran di KLCC. Apabila kami hendak keluar, lampu suluh menyala dari luar. Lampu sorot itu dari menara berkembar Petronas. Adakah ini juga Izwan yang sediakan?" "Tidak, ini memang kebetulan." Izwan juga terkejut. "Macam ada pesta malam nih." "Takdir." Ayah tersenyum. Langit pun merestui. Malam itu, kembali ke hotel, ucapan tahniah keluarga berterusan. "Saya gembira dapat bertemu dengan keluarga Izwan," kata Ayah dengan ikhlas.
dan dapat melihat Malaysia sendiri. Jadi, ayah sudah buang prasangka lama? Ya, Emily bertanya nakal. Buang sepenuhnya, ayah mengaku. Malaysia adalah masa depan. Saya baru faham sekarang. Seminggu selepas pulang ke London, media sosial yang dimuat naik oleh Emily menjadi viral. Kakak saya bertunang dengan doktor Malaysia, lamaran KLCC, jutaan tontonan, 500,000 likes dalam sehari. Komen meletup, cemburu. Lelaki Malaysia terbaik, saya nak pergi Malaysia. Pada suatu hari, BBC menghubungi saya. Cik Sophie, kami mahu temu bual. Tema, cinta bangsawan British dan doktor Malaysia. Pada mulanya saya mahu menolak, tetapi Izwan berkata, peluang yang baik supaya orang ramai mengenali Malaysia dengan betul. Pada hari siaran, studio tegang. Bagaimana Anda bertemu? Saya melihat dia menyelamatkan pesakit jantung di bawah tanah, dan kami bertemu lagi seperti takdir. Bagaimana dengan Malaysia? Sama sekali berbeza dengan prasangka. Selamat, maju, dan yang paling penting, orangnya hangat. Ayah juga diwawancara. Dengar kata Anda menentang pada mulanya? Memalukan. Tapi ya, saya ada prasangka. Tetapi apabila saya pergi sendiri, Malaysia adalah negara yang menakjubkan. Sekarang, saya gembira mendapat menantu lelaki yang membanggakan. Selepas siaran, reaksinya hangat. Saya mesti pergi Malaysia. Saya dah mohon visa ke Malaysia. Drama dan filem Malaysia bukan fantasi. Rakan-rakan saya juga menghubungi. Sophie, saya pun mohon kerja di syarikat Malaysia. Di cawangan Sony di KL. Perubahan merebak dengan pantas. Kelas bahasa Melayu meningkat di University London. Dan pameran kerjaya syarikat Malaysia penuh sesak. Hospital Izwan juga menerima banyak pertanyaan. Macam mana nak buat latihan perubatan di Malaysia? Saya nak mohon ke Hospital University di KL. Pada suatu hari, berita mengejutkan kedengaran. Agensi Kesihatan UK mencontohi sistem perubatan Malaysia. Ayah melihat surat khabar dan berkata, sekarang, masanya Britain belajar dari Malaysia. Sementara itu, kerajaan Malaysia juga bergerak. Memperluas kemasukan bakat global, memperkukuh sokongan penempatan orang asing. Tiket ke acara budaya Malaysia habis dijual dalam sekelip mata. Restoran Malaysia tidak dapat ditempah. Apabila berita perkahwinan kami diketahui, mesej ucapan tahniah membanjiri kami. Jadilah jambatan yang menghubungkan dua negara. Kami berminat dengan Malaysia kerana Anda. Kami benar-benar terasa seperti jambatan, menghubungkan Britain dan Malaysia. Dan setahun kemudian, saya menjadi istri Izwan, tinggal di Kuala Lumpur. Apabila saya bangun pada waktu pagi, KLCC kelihatan dari tingkap, menara indah yang bertukar warna mengikut musim. Sekarang musim bunga, dengan bunga raya mekar. Sophie, sarapan sudah siap? Izwan memanggil dari dapur. Di atas meja, roti bakar dan kopi, serta buah-buahan tropika Malaysia yang lazat. Saya menghidupkan TV. Berita BBC sedang disiarkan. Permohonan visa Malaysia sekali lagi memecah rekod tertinggi. Jumlah ketibaan di Kelia melonjak. Penyampai berita menyambung. Belia dari seluruh dunia berpusu-pusu ke Malaysia. Pendidikan, perubatan, teknologi, budaya, ia telah menjadi tanah peluang dalam semua aspek. Skrin bertukar, menunjukkan lapangan terbang Malaysia. Belia dari pelbagai negara keluar dari pintu gerbang imigresen dengan wajah teruja. Saya datang untuk memulakan perniagaan di Malaysia, kata seorang pemuda Amerika. Saya datang untuk belajar teknologi kecantikan Malaysia. Seorang wanita Perancis tersenyum ceria. Saya diterima masuk ke Institut Kejuruteraan di KL. Seorang pemuda India berkata dengan bangga. Kini, kami mempunyai ramai rakan asing di sekeliling kami. James, rakan sekelas dari Oxford, bekerja di syarikat IT Malaysia. Dan Marie dari Sorbonne, bekerja di syarikat kosmetik Malaysia. Kuala Lumpur telah menjadi pusat dunia, kata James. Saya bangga bekerja di sini. Emily juga datang ke Malaysia tahun lepas. Dia sedang belajar di sekolah bahasa Melayu. Kakak, saya lulus peperiksaan kemahiran bahasa Melayu tahap N2. Emily bermegah. Awak dah macam orang Malaysia dah. Mestilah. Tahun depan, saya nak kerja di syarikat Malaysia. Ibu bapa saya juga kerap melawat Malaysia. Ayah kini menikmati teh tarik dan kopi O. Kopi ini sungguh beraroma, ayah memegang cawan. Dia dah jadi bapa mentua Malaysia sepenuhnya, ayah Izwan ketawa. Saya kini bekerja di pasukan kerjasama perubatan antarabangsa. Saya menguruskan latihan untuk profesional perubatan yang datang dari seluruh dunia. Hari ini, 30 orang dari Britain datang untuk latihan. Kami mahu belajar sistem perubatan Malaysia. Teknologi pembedahan robotik sangat menakjubkan. Kerjasama perubatan kecemasan sangat cekap. Saya rasa bangga.
bahwa Malaysia kini telah menjadi negara yang mengajar. Pada waktu petang, saya berjalan di sepanjang dataran Merdeka bersama Izwan, tempat di mana saya menerima lamaran. "Awak tak menyesal?" tanya Izwan. "Tak pernah," saya menjawab. "Inilah rumah saya." Betul, Kuala Lumpur kini adalah tanah air saya. Jiran yang baik, sistem yang mudah, bandar yang sempurna, makanan yang lazat, dan yang paling penting, ada masa depan di sini. Bandar Raya hari ini juga penuh dengan orang asing yang datang dengan impian. Pelbagai bahasa kedengaran di kafe, dan pelajar dari pelbagai warna kulit bergaul di kampus universiti. Malaysia telah menjadi pusat dunia. Izwan mengeluh kagum. Ya, kini dunia sedang menuju ke Malaysia. Sebuah negara yang bangkit dari pembangunan semula selepas merdeka menjadi kuasa ekonomi. Sebuah negara dengan tahap pendidikan yang tinggi dan budaya yang memimpin dunia. Dan yang paling penting, sebuah negara di mana hati ramah tamah yang hangat masih hidup. Inilah Malaysia. Di luar tingkap, pemandangan malam Kuala Lumpur bersinar. Tenaga bandar ini, yang menyala seperti api, menarik seluruh dunia. Saya bertuah kerana bertemu Izwan dan mengenali negara yang indah ini. Tetapi kini, semua orang tahu, pusat masa depan, tanah peluang, tempat impian menjadi kenyataan. Itulah Malaysia. Saya sayang Malaysia, saya berbisik, kerana ini adalah negara saya sekarang. Ini adalah kisah Cik Sophie, anak perempuan bangsawan British. Bagaimana keluarga bangsawan Britain yang penuh prasangka diubah 180 darjah setelah mengalami Malaysia secara langsung, dan realiti di mana belia dari seluruh dunia kini berpusu-pusu ke Malaysia mencari peluang. Malaysia hari ini, yang dibina atas usaha perintis, telah menjadi negara maju yang diidamkan dan ingin dipelajari oleh dunia. Kami akan terus menyampaikan kisah kebanggaan Malaysia yang Anda ciptakan ini. Bagi mereka yang ingin berkongsi kebanggaan Malaysia, sila subscribe dan like. Dan jika Anda mempunyai kata-kata untuk keluarga ini, sila tinggalkan di ruangan komen. Mari kita bertemu lagi dengan kisah yang lebih mengujakan. Terima kasih.